طيب. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Baik, jadi kita sambung bab yang ketujuh. Baik, jadi bab yang ketujuh, wajibnya masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan meninggalkan seluruh agama yang lain. Syekh membawakan 8 dalil. Kita dah sebut tadi apa tujuan bab yang ketujuh ini, untuk nak menjelaskan perincian tentang kewajipan apa yang kita wajib masuk ke dalam Islam ni. Maksudnya wajib kita melazimi seluruh hukum hakam yang terkandung di dalam Islam, dan wajib kita meninggalkan seluruh agama selain Islam. Baik. Syekh Musannif rahimahullah dibawakan 8 dalil. Kita sini lebih kurang 8 dalil. Baik, dalil yang pertama surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. So itu jelaslah Allah Taala perintah, wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan secara keseluruhan. So syahidnya di sini, dalalah petunjuk yang terkandung dalam ayat ini terkandung pada ayat kaffatan. Itulah yatadammanu tarka ma siwah, mengandungi perintah supaya meninggalkan selain Islam. Kerana sesiapa yang keluar daripadanya sesuatu, maka dia akan sesiapa yang tidak meninggalkan sesuatu yang telah dilarang dan ditegah oleh Allah, dan dia tidak mencukupkan diri dengan hukum hakam Islam yang secara keseluruhannya, maka dia hakikatnya tidak masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Itu kita faham. Dalil yang kedua, firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 60. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Dalilnya, dalalahnya pada ayat yang berikutnya. Kalau kita tengok dalam teks, dalam matan kita, dalam terjemahan ataupun matan asal, dia tak bawa ayat tu lengkap lah. So dijelaskan pada ayat yang berikutnya ada dalalah dia, petunjuk dia. Iaitulah apa? Yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih. Mereka mendakwa mereka beriman terhadap apa yang diturunkan kepada mereka, dakwa. Tetapi mereka hendak menjadikan hukum, mereka merujuk kepada hukum taghut. Mereka berhukum dengan hukum taghut, sedangkan mereka diperintahkan untuk mengkufurinya. So Allah Subhanahu wa taala mengingkari perbuatan orang-orang munafikin. Ayat ini orang-orang munafikin yang mendakwa mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, tetapi Allah mencela mereka kerana apa yang mereka dakwakan itu tidak bertepatan dengan perbuatan mereka, tindak tanduk mereka. Tindak tanduk mereka kata kami beriman dengan Nabi Muhammad, apa yang diturun dalam Quran dan apa yang diturun dalam kitab sebelumnya, tetapi tindakan mereka berhukum dengan taghut. Mereka berhukum dengan taghut. Maka di sinilah Allah mencela mereka, kerana perbuatan mereka tadi yang mendustakan dakwaan mereka. Dan tidaklah mungkin akan terrealisasi Islam itu yang hakiki, iaitulah memasuki Islam secara keseluruhan tadi, melainkan mereka wajib meninggalkan hukum taghut, tetapi mereka tak buat. Sebab itu kita kata apa?
kalaulah mereka meninggalkan taghut, beriman kepada Allah, maka itulah yang menunjukkan masuknya mereka ke dalam Islam secara keseluruhan, dan mereka meninggalkan selain Islam. Maka di sinilah melazim kepada kita kata wajibnya masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Maksudnya mesti kena ikut seluruh hukum hakam. Tak boleh beriman dengan sebahagian, meninggalkan sebahagian yang lain. Sebab itu mestilah iltizam dengan Islam secara keseluruhan. Baik, itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, firman Allah Ta'ala, innal ladzina farraqu dinahum, dalam surah Al-An'am ayat 159. Wa kana syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan. Mereka menjadi bergolong-golong, apa kita kata bergolongan, orang yang berpecah belah. Lasta minhum fi syai', tidak ada sedikit pun tanggungjawabmu kepada mereka. So Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan apa? Lasta minhum fi syai'. Baik. Jadi dalalahnya, petunjuknya di sini iaitu apa? Firman Allah Taala kata lasta minhum fi syai'. Ni engkau wahai Muhammad, tidak apa? Sedikit pun tidak bertanggungjawab atas perbuatan mereka itu yang memecah belahkan agama. Nampak? Maka orang yang memecah belahkan agama, iaitulah dengan tidak beriman dengan keseluruhan hukum hakam yang terkandung dalam agama Islam, memecah belahkan agama. Orang yang beriman dengan sebahagian ayat dan mengkufuri sebahagian ayat. Dia ambil satu bahagian, dia buang satu bahagian yang lain. Contoh yang mudah, dia ambil ayat nafi sifat, kemudian dia tolak ayat isbat sifat. Dia ambil ayat laisa kamitslihi syai', dia tolak ayat wa huwas samiul basir. Contoh. Nampak? Maksud contoh apa? Orang yang beriman dengan sebahagian, kufur dengan sebahagian lain. Ataupun dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Dia hanya ambil sebahagian bahagian yang tertentu sahaja. Wallahul musta'an. Baik. Jadi Allah kata orang yang memecah belahkan agama Islam, agama mereka, mereka bukan berada di atas jalan Muhammad yang telah diutuskan Nabi Muhammad. Dan Nabi SAW berlepas diri daripada mereka. Dan perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang haram. Maka tidak ada jalan keselamatan melainkan satu saja, mereka wajib masuk ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan meninggalkan selain Islam, termasuklah taghut. Baik. Dan dimaksudkan dengan tafriquddin, iaitulah mereka mengagungkan sebahagian antara satu sama lain dengan mengambil syiar, slogan-slogan yang tertentu, dan mereka meninggalkan hukum hakam Islam dan tidak tunduk dan patuh kepada hukum hakam Islam. Itu maksud memecah belahkan Islam. Semua nak ikut hawa nafsu. Baik, dalil yang keempat, ayat dalam surah Ali Imran ayat 106, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Di sini pada hari yang diputihkan wajah-wajah dan dihitamkan wajah-wajah. Kemudian musannif rahimahullah membawakan tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maksud hari yang diputihkan wajah-wajah dan dihitamkan wajah-wajah, yang diputihkan wajah-wajah mereka ialah ahli sunnati wal iktilaf, ahli sunnati wal jamaah. Adapun yang dihitamkan wajah-wajah mereka iaitulah ahlul bid'ah wal ikhtilaf, ahlul bid'ah wal ikhtilaf wa ahlul bid'ah wal furqah. Baik, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya dan Al-Lalikai dalam Syarh Usul I'tiqad ahli sunnah wal jamaah dengan sanad yang kita kata la yathbut, kata Syekh Utsaimin, tak sahih dari sudut lafaz tu. Tetapi apa yang maknanya adalah sahih. Kalau kita tengok maknanya adalah sahih. Sebab kalau kita tengok balik, datang dalam riwayat yang lain menunjukkan makna ini adalah sahih. Dalam kitab-kitab akidah misalnya menunjukkan maknanya sahih. Itulah hari yang diputihkan wajah-wajah mereka, itulah hari diputihkan wajah ahli sunnah wal jamaah. Mereka yang berpegang dengan Islam secara keseluruhan.
Dan yang dihitamkan wajah-wajah mereka adalah orang-orang yang memecah belahkan agama, ahlul bid'ah wal furqah, ahlul bid'ah wal ikhtilaf. Baik. Kemudian dalil yang kelima, apa dalalah, apa petunjuk dalil yang keempat tadi? Maksudnya orang yang diputihkan wajah, mereka itu adalah orang yang melazimi Islam secara keseluruhan. Dan orang yang dihitamkan wajah mereka disebabkan oleh mereka tidak melazimi Islam secara keseluruhan. Maka iltizam kepada Islam secara keseluruhan itu adalah wajib. Kerana terhentinya pada hal tersebut keselamatan dan juga pengakhirannya di akhirat kelak. Keselamatannya daripada neraka, keselamatannya daripada azab Allah, dan masuknya ke dalam syurga. Bergantung kepada sejauh mana dia melazimi hukum hakam Islam. Baik. Dalil yang kelima, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, la ya'tiyanna ala ummati. Baik, hadis ini kalau kita tengok hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, maksudnya pasti akan terjadi dari umatku yang mereka mengikuti Bani Israel seperti sejajarnya sandal kasut dengan kasut, ni'al dengan ni'al, sandal dengan sandal, kerana berpasangan. Sampai jika salah seorang dari Bani Israel menggauli ibunya secara terang-terangan, maka di kalangan umatku pun akan ada mengikutinya. Sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan, sedangkan umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok atau golongan. Semuanya di neraka kecuali satu golongan. Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, mereka adalah yang menempuh jalan seperti aku dan para sahabatku menempuhinya. Baik. Jadi yang mana dalalah daripada kita kata hadis ini, iaitulah pada perkataan Nabi SAW berkenaan dengan Nabi menyebutkan berkenaan dengan perpecahan umat dan ancaman yang keras kepada mereka yang berpecah belah tadi. Yang berikutnya Nabi SAW menyebutkan kesemuanya dalam neraka, dan Nabi SAW menyebutkan yang selamat hanya satu jalan, iaitulah mereka yang berpegang teguh dengan Islam secara keseluruhan. Iaitulah mereka yang berada di atas Islam yang dipegang oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Jalan aku dan para sahabatku. So itulah Islam yang keseluruhan, Islam yang komprehensif, Islam yang menyeluruh. Adapun jalan yang selain jalan sahabat Nabi, maka itu Islam yang tidak menyeluruh. Kita kena faham. Dan itu sajalah jalan yang membawa kepada keselamatan. Baik, kemudian dalil yang ke-7, yang ke-6, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an berkenaan dengan sama juga hadis perpecahan iftiraq ummah, perpecahan ummah. So jelas hadis itu dalalahnya itu menunjukkan bahawasanya mereka yang berpecah belah ini mereka yang tidak mengamalkan Islam secara keseluruhan. Sebab itulah mereka berpecah. Kalau mereka bersatu di atas agama yang satu, agama yang kita kata mereka mengamalkan perintah Allah supaya masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, mengamalkan seluruh hukum hakam Islam tanpa membeza-bezakan dan memisah-misahkan, maka mereka akan selamat daripada perpecahan. Tapi bila mereka masing-masing nak mengikut hawa nafsu masing-masing, maka berlakulah perpecahan. Nak mentafsirkan Islam dengan tafsiran masing-masing, maka berlakulah perpecahan. Baik. Jadi menunjukkan kepada kita nak selamat daripada perpecahan tersebut hanya dengan jalan yang satu, iaitulah melazimi Islam secara keseluruhan. Baik. Yang dalil yang ke-7, iaitulah Nabi SAW bersabda, wa innahu sayakhruju fi ummati qaumin tatajara bihim tilkal ahwa. Bahwasanya akan muncul dari umatku suatu kaum yang akan mengalir penyakit anjing gila. Tatajara bihim tilkal ahwa, iaitulah apa? Akan mengalir hawa nafsu, penyakit hawa nafsu itu yang menguasai diri akan mengalir. Hawa nafsu itu seperti mana mengalirnya penyakit anjing gila. Kan? Yang terkena orang yang mengenainya, orang yang digigit oleh anjing tersebut. Sehinggalah tidak tersisa pun satu, satu daripada urat dan sendi, melainkan penyakit tersebut akan masuk kepada keseluruhannya. Maksudnya menunjukkan, diumpamakan penyakit hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu ni seperti penyakit anjing gila yang cepat merebak sehingga memasuki seluruh
apa dia, urat dan sendi. So maksudnya itulah perumpamaan bid'ah. Dia tak boleh nak hilang. Wallahul musta'an. Baik, dan telah disebutkan sebelum ini berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang masukkan dalam Islam sunnah-sunnah jahiliyah. Baik. So dalalah daripada dalil yang ketujuh ini jelaslah. Iaitulah apa, menunjukkan apa dia, apa, orang yang mencari sunnah, mencari jalan selain Islam ataupun dia dalam Islam ni dia cuba untuk mencari sunnah jahiliah tadi dengan meninggalkan sebahagiannya dan beriman dengan separuh dan meninggalkan sebahagiannya, maka mereka ini hakikatnya telah terjebak dalam dan telah tidak selamat daripada sunnah jahiliah. Dan tidak ada jalan yang selamat melainkan mereka kena masuk dalam Islam secara keseluruhan. Baik. Kemudian bab yang ke-8, babu ma jaa anna al-bid'ata ashaddu minal kaba'iri. Qala al-musannif rahimahullah, babu ma jaa anna al-bid'ata ashaddu minal kaba'iri. Bab pada menjelaskan bahawasanya bid'ah lebih dahsyat, lebih besar, yang lebih besar daripada dosanya daripada dosa-dosa besar. وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وقوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم وقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة وفي صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن لقيتوهم لأقتلنهم قتل عاد وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا وعن جرير أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتبع الناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجرهم شيء ومن سن في الإسلام سنة جاهلية كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم وله مثل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لفظه من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة. Baik. Apa maksud terjemah bab ini? Itulah nak menjelaskan kepada kita berkenaan dengan penjelasan, berkenaan dengan ta'zim syarril bid'ah, betapa dahsyatnya dosa bid'ah dan penjelasan akan bahayanya bid'ah, dan ianya lebih berbahaya berbanding dosa-dosa besar, lebih berbahaya kesannya dan juga apa dia hukumannya dan juga apa dia kita kata ancamannya berbanding dosa-dosa besar. Dan bid'ah dari sudut syariat maksudnya ma uhditha fid din mimma laysa minhu biqasdi ta'abbud. Bid'ah dari sudut istilah syarak, apa yang diada-adakan di dalam agama yang tidak ada dasarnya, tidak ada sandaran dan dasar asal daripada Islam yang diniatkan untuk tujuan ibadah. Ini biqasdi ta'abbud. Adapun kabirah, al-kabair, dosa-dosa besar pula ialah apa yang dilarang, yang ditegah dan dilarang oleh Allah dengan wajah yang dahsyat dan bentuk pengagungan yang dahsyat, keras. Sebab itu maksud kabair, dan termasuk di dalamnya adalah kekufuran dan syirik, yang apa kita kata dan apa yang di bawah kesyirikan. Itu maksudnya dosa-dosa besar ni apa yang Allah Ta'ala larang dalam bentuk pelarangan yang sangat keras. Daripada kita kata manuhiya anhu ala wajhi ta'zim. So, larangan yang Allah sebut tu larangan yang sangat keras. Itu maksud, itulah ta'rif bagi dosa-dosa besar. Termasuklah kufur, syirik dan juga apa yang di bawah syirik lah, maksiat-maksiat yang ada. Yang ada kita kata apa? Kita kata ada larangan yang keras. Baik. Nak bagi tahu di sini, kalau kita tengok balik, bid'ah ini dia lebih besar daripada dosa besar. Sebab apa? Sebab yang pertama sekali, dia ada perbuatan bid'ah itu dia telah berlaku di dalamnya bentuk istidrak, bentuk pengubahsuaian, dan menganggap bahawasanya syariat ini masih lagi perlu ditokok tambah. Sedangkan kita dah bincang sebelum ni keutamaan dan kelebihan Islam, dia adalah agama yang dah sempurna. Tiba-tiba kita rasa macam tak cukup lagi sebab dia ada istidrak ala syariah. Sebab itu bid'ah ni lebih dahsyat berbanding dosa, dan masih lagi memerlukan kepada
penyempurnaan kerana menunjukkan ianya adanya pengurangan. Maksudnya anggapan orang yang buat bid'ah ni, anggapan mereka, maksudnya perbuatan mereka tu menunjukkan mereka beranggapan agama Islam ni masih lagi berhajatkan kepada penyempurnaan dan penambahbaikan kerana masih lagi ada kekurangan. Nampak? Sebab itu orang yang melakukan dan mengadakan bid'ah, maka dia pada hakikatnya dia telah melakukan perbuatan pengubahsuaian ke atas syariat. Dan dia telah menisbahkan kepada syariat sesuatu yang naqs, yakni kekurangan, dan menghajat kepada penyempurnaan. Dan itulah yang menjadikan dia, sebab itulah dia menjadikan dosanya lebih dahsyat berbanding dosa-dosa besar seperti zina, minum arak, membunuh dan sebagainya. So, itu maksudnya kedudukan bid'ah. Baik, yang kedua, kenapa bid'ah ini lebih dahsyat berbanding dosa besar? Kerana dia berkait dengan perbuatan orang yang melakukan bid'ah. Kerana orang yang melakukan bid'ah ini, dia beranggapan bahawasanya perbuatan dia itu adalah ibadat yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. Berbeza dengan orang yang buat maksiat. Orang buat maksiat, dia tak beranggapan maksiat dia itu mendekatkan dirinya kepada Allah. Nampak? Sebab dia tahu benda tu maksiat. Sebab itu dia akan bertaubat. Sebab itu kita tengok di sini apa dia, kedua-dua perkara ini tidak ada pada pelaku dosa besar. Kerana orang yang melakukan dosa besar ni, dia takkan beranggapan dia nak mengubah suai agama dan syariat. Dan dia tak menisbahkan kepada syariat ni kekurangan. Dia tahu Islam sempurna, tetapi disebabkan oleh hawa nafsu dia minum arak. Dan dia pun minum arak tu, dia tak pernah beranggapan pun dia minum arak tu sebagai agama, sebagai satu ibadat ke, ibadat minum arak ke, tak. Dia tahu sebab dia tahu benda tu dosa. Dia tahu itu bukanlah daripada agama. Itu beza je kan, beza. Sebab apa? Bid'ah ni lebih dahsyat. Baik. Maka bila kita khususkan bid'ah ini dengan dua perkara tersebut, maka menjadilah bid'ah itu sebagai bahaya yang sangat dahsyat dan mudarat yang paling besar berbanding dosa-dosa besar. Baik, dan maksud bab ini kita nak tengok dari sudut dalil-dalil yang dikemukakan. Ada 7 dalil. Yang pertama, firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 116, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak mengampunkan dosa syirik. Orang yang mensyirikkannya dengan sesuatu. Apa dalalahnya di sini? Dalalahnya, apa kaitannya dengan bid'ah? Kerana bid'ah ini lebih kurang macam syirik. Kerana dia telah melakukan ibadah dengan bid'ah tersebut dan dia telah menjadikan bid'ahnya itu sebagai agama. Maka dia telah menghimpunkan kehendak tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka ketika itulah bid'ah ini menjadi dosa yang lebih besar berbanding dosa-dosa besar. Dan hukumannya lebih dahsyat. Dan ianya ada persamaan dengan dosa syirik. Dari sudut apa? Dahsyat dia tu, yang tidak diampunkan oleh Allah. Maka ditakutkan kepada, diberikan khabar yang menakutkan kepada orang yang terjebak dalam dosa syirik dan dosa bid'ah ini. Allah Ta'ala takkan ampunkan dosanya. Sebagai satu bentuk takhawuf yang sangat dahsyat, ketakutan yang sangat dahsyat ke atas orang yang melakukan dosa-dosa besar. Kerana orang yang melakukan dosa-dosa besar, maksudnya di atas, maksudnya dia lebih dahsyat ketakutan yang ditimbulkan ke atas pelaku dosa besar. Dan kerana pelaku dosa besar, dia diharapkan untuk mencapai taubat dan mendapatkan keampunan Allah. Adapun sahibul bid'ah, maka dia tak seperti pelaku dosa besar tadi, tak sama. Dari sudut istidrak dan juga kita kata tujuan dia dalam melakukan amalan tersebut. Baik. Dalil yang kedua dalam surah Al-An'am ayat 144, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Iaitulah apa? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang melakukan ataupun membuat kedustaan terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan. Mana dalalah petunjuk dalam ayat ini? Iaitulah orang-orang yang melakukan bid'ah, orang yang mereka cipta bid'ah, sebenarnya dia telah mendakwa dan mengada-adakan pendustaan ke atas Allah untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Maka tidak ada kezaliman yang paling dahsyat berbanding bid'ah.
Sedangkan orang yang melakukan dosa besar, mungkin dia tak akan berani cakap dusta kat atas Allah kan. Dia tak akan jadikan agama, dan dia tak akan berani. Dia tak akan menisbahkan perbuatan dia minum arak atau berzina tu sebagai agama. Sebab itulah bid'ah itu lebih dahsyat berbanding dosa besar. Kerana ada di dalam bid'ah itu terkandung di dalamnya perbuatan iftira' 'ala Allahil kadhib. Mendakwa ke atas Allah kedustaan. Maksudnya berdusta atas nama agama. Dia menganggap maksudnya agama masih tak lengkap, masih tak komplit, masih tak sempurna. Kemudian dia agama ni berhajat kepada amalan baru ataupun kepercayaan atau i'tiqad baru. Maka inilah bahayanya bid'ah. Sebab itu dia berdusta atas nama Allah, iftira' 'ala Allahil kadhib. Dalil yang ketiga, ayat dalam surah An-Nahl ayat 25, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilmin. Ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat. Dan sebahagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahawa mereka disesatkan. Ingatlah amat buruk dosa yang mereka pikul itu. Baik. Jadi apa dalalah petunjuk dalam ayat ini? Orang-orang yang melakukan bid'ah ini, kalau kita tengok orang kafir, mereka menyesatkan. Bila mereka menyesatkan orang lain, maka mereka akan memikul dosa orang yang mereka sesatkan secara sempurna. Sebab mereka yang menjadi sebab dosa orang itu berlaku disebabkan disesatkan. Demikianlah juga orang-orang ahlul bid'ah wal ahwa' yang menyesatkan. Maka mereka juga akan membawa kepada perkara-perkara yang boleh membawa kepada kesyirikan dan kekufuran. Sebab itulah kita katakan di sini, orang-orang yang mubtadi' ini, dia adalah sama dari sudut kesesatan dia yang dahsyat itu seperti orang-orang kafir yang menyesatkan. Dari sudut dia mengajak dan menyuruh kepada kesesatan, dan melakukan pengelabuan, kekeliruan kepada manusia. Kononnya ini adalah agama, sedangkan itu bukan termasuk dalam agama. Baik, jadi itulah kita katakan macam mana orang kafir dia diancam dengan mereka yang menyesatkan manusia lain, mereka akan memikul dosa-dosa orang yang mereka sesatkan. Demikianlah juga ahlul bidah. Baik. Dalil yang keempat, hadis Nabi SAW tentang khawarij. Aynama laqitumuhum faqtuluhum. Di mana saja kamu bertemu dengan mereka, maka bunuhlah mereka. Faqtuluhum maksudnya apa? Khawarij ini diperintahkan oleh Nabi SAW untuk diperangi mereka. Ini kerana bid'ah mereka, kerana dahsyatnya bid'ah mereka. Dan tidak ada, kita kata apa, Khawarij ini mereka yang mengkafirkan manusia dengan apabila melakukan dosa besar, dan mereka yang mempunyai akidah yang bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, yang banyaklah. Baik. Sama juga dalam hadis dalil yang kelima, la in laqituhum la aqtulannahum qatlan. Jadi dalalah yang ada dalam ni menunjukkan kepada kita, Khawarij ini mereka ni walaupun baca Quran, walaupun mereka salat, walaupun mereka puasa, tetapi diperangi oleh Nabi SAW. Diperintah untuk Nabi diperangi sebab mereka membawa bid'ah yang merosakkan agama Islam. Itu dia punya dalalah petunjuk yang ada. Baik, dalil yang keenam itu hadis Nabi SAW, naha an qatli umara'il jawri ma sallau. Nabi SAW melarang kita untuk memerangi pemerintah-pemerintah yang zalim walaupun mereka salat, ataupun selagi mana mereka salat. Dalalah petunjuk di sini menunjukkan bahawasanya kezaliman pemerintah itu yang menzalimi rakyatnya adalah dosa-dosa besar, dan diharamkan kita untuk memerangi mereka selagi mana mereka salat, selagi mana mereka tak kafir kita, selagi mereka tak kafir kan. Jadi beza dengan perintah Nabi supaya memerangi golongan Khawarij. Sedangkan golongan Khawarij ni mereka solat, mereka alim, mereka wara'. Bukan alim lah, mereka wara', mereka jaga solat. Tapi Nabi perintah. Sebab apa? Sebab beza dengan pemerintah yang zalim tadi. Pemerintah yang zalim tadi Nabi perintahkan untuk solat di belakang mereka dan tidak memerangi mereka selagi mana mereka solat. Menunjukkan kepada kita bid'ah itu lebih dahsyat berbanding dosa besar. Baik. Sebab menzalimi rakyat itu tak sampai tahap bid'ah. Menzalimi rakyat maksudnya dosa-dosa besar. So bid'ah lebih dahsyat berbanding dosa-dosa besar. Dalil yang ketujuh, hadis Jarir bin Abdullah anna rajulan tasaddaqa bi sadaqatin. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Kemudian Nabi SAW bersabda, man sanna fil islami
sunnatan man sanna fil Islam sunnatan jahiliyah kan. So itu yang nak dimaksudkan sunnatan sayyi'ah. Siapa yang mengadakan sunnah di dalam Islam, sunnah jahiliyah ataupun sunnah sayyi'ah, sunnah yang buruk, maka ke atasnya dosa yang orang yang mengikutinya, dosanya dan juga dia memikul dosanya dan memikul dosa orang yang mengikutinya sampai akhir hadis. So di sini sunnah sayyi'ah ialah bid'ah. Itu maksudnya. Kerana dia dinisbahkan kepada Islam tetapi bukan daripada Islam. Sebab itu disebut sunnah sayyi'ah. Itu bid'ah. Baik. Dan mereka akan orang ahli bid'ah ni dia akan menanggung dosa-dosa orang yang mereka sesatkan. Kerana amalan yang mereka lakukan itu tak diterima oleh Allah, tetapi dosa yang akan mereka dapat. Wal'iyadzubillah. Baik. Dan kemudian hadis Abu Hurairah dalil yang ke-8, man da'a ila huda, kemudian man da'a ila dhalalatin. Itulah dalalah di sini, petunjuk di sini. Allah menjadikan orang yang menyeru kepada bid'ah, menyeru kepada kesesatan, maka dia akan menanggung dosanya dan menanggung dosa yang orang yang mengikutinya. Baik. Kemudian bab yang berikutnya, bab ma jaa anna Allah ihtajara taubatan an sahibil bid'ah. Bab pada menjelaskan Allah menghijab, Allah menghalang taubat ahli bid'ah. Allah menghalang taubat pelaku bid'ah. Ini bab yang ke-9. Baik, bab ini marwiyun min hadis Anas, diriwayatkan daripada Anas bin Malik, wa min marasil Hasan, termasuk daripada hadis mursal Hasan. وذكر ابن وضاح عن أيوب قال كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه فأتيت محمد بن سيرين وقلت أشعرت أن فلان ترك رأيه قال أن انظر إلى ماذا يتحول إن آخر الحديث أشد عليه من أولي يمرقون من الإسلام ثم لا يعود عليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فقال لا يوفق للتوبة. Baik. Maksud bab ini iaitulah menjelaskan tentang keburukan bid'ah dan kedahsyatan dan kehodohan, keburukan bid'ah, tetapi dari sudut yang berbeza, iaitulah dari sudut bid'ah ini kita kata dia punya natijah dia, dan jenayah yang dilakukan oleh pelakunya akan menatijahkan halangan taubat. Allah Ta'ala akan menghalang taubat daripada pelaku bid'ah, maka dia tidak akan diberikan rasa untuk bertaubat. Itu maksud dia. Maksud Allah menghalang dia untuk bertaubat, dia tak akan rasa menyesal dalam bid'ah dia, dan dia akan rasa apa yang dibuat itu adalah baik. Sebab dia rasa dia buat benda baik kan, jadi dia tak akan bertaubat. Baik. Tetapi bukan bermaksud orang yang buat bid'ah ni takkan bertaubat. Boleh jadi Allah Subhanahu Taala akan bagi dia hidayah. Kan? Sebab itu kita katakan di sini bukan maksudnya secara mutlak, tetapi kita kena faham maksud jenis ini kebiasaan secara ghalibnya itulah yang menjadi asbab untuk mereka dihalang daripada taubat, kerana mereka menganggap bahawasanya bid'ah mereka itu adalah perkara yang baik, benda baik, apa salah kan? Itu. Baik. Dalil yang pertama iaitulah hadis Anas, innallaha hajaba taubata an sahibi kulli bid'ah. Diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawih dalam musnadnya, At-Tabrani dalam Mu'jam, dengan sanad yang tidak sahih. Tetapi kalau kita tengok dalam kitab-kitab akidah, maka riwayat-riwayat yang sangat banyak menyebutkan memang maknanya adalah sahih. Dari sudut kita tengok, dari sudut maknanya, memang kerana maksud di situ mereka susah untuk bertaubat itu. Bukan maksudnya mereka takkan bertaubat langsung, kerana dalam sejarah Islam ada je ahli-ahli bid'ah yang bertaubat kan. So kita kena faham, tapi susah sikit nak bertaubat. Dalam lafaz yang lain disebutkan hajaba wa hajara wa hajaza. Semuanya makna sama. Terhalang. Maksud terhalang daripada taubat. Jelas di sini menunjukkan dalil yang kedua. Baik, kita tengok dalil yang kedua. Juga hadis yang mursal, dhaif. Itulah apa? Perkataan Al-Hasan Al-Basri. Baik. Maksudnya betul lah. Maksudnya sahih. Baik, dalalah maksudnya sama juga macam sebelumnya, iaitulah menunjukkan pelaku bid'ah, ahlu bid'ah ini mereka susah untuk bertaubat. Itu maksud terhalang untuk mendapat, kita kata, untuk diberikan rasa untuk perasaan untuk bertaubat. Sebab mereka rasa mereka buat benda baik kan, susahlah nak bertaubat. Kalau mereka rasa benda tu salah, mereka akan bertaubat. Baik, kemudian dalil yang ketiga
yamruquna minal Islam kama yamruqu sahmu minar ramiyah, iaitu dalam sahihain hadis Abi Sa'id Al-Khudri, summa la ya'uduna ilaihi, itu dalam riwayat Bukhari. So di sini kalau kita tengok balik, iaitulah orang yang terjebak dalam bid'ah ini, mereka akan keluar daripada Islam sebagaimana keluarnya busur dari anak panah, kemudian mereka tidak pernah kembali. Kemudian ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullah, dan makna ini dibawa oleh Imam Ahmad, maksud hadis ini, maksud thumma la ya'uduna ilaihi, maksudnya mereka tak akan kembali kepada Islam, mereka tak akan kembali bila dah terkeluar daripada Islam, mereka tak akan kembali. Maksudnya la yuwaffaqu litaubah, mereka tak akan diberikan taufik oleh Allah untuk bertaubat. Itu maksud dia. Susahlah untuk mereka bertaubat. Allah tak akan mudahkan mereka untuk bertaubat, itu maksud dia. Jadi sebab itu kalau kita tengok bid'ah ini sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat dahsyat kerana susah untuk bertaubat. Berapa ramai orang yang terjebak dalam bid'ah, sama ada dalam i'tiqad, dalam keyakinan, dalam akidah, bid'ah di dalam amalan, mereka merasakan mereka melakukan wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka mereka melakukan perkara yang baik, mereka merasakan mereka itu dekat dengan Allah. Sebab itu itulah bahayanya bid'ah. Baik, bab yang ke-10, qala al-musannif rahimahullah, qaulillahi ta'ala ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim ila qawlihi wa ma kana minal musyrikin wa qawlihi ta'ala wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah, al-ayatain. Wa fihi hadithul khawarij wa qad taqaddam wa fi sahih annahu sallallahu alaihi wasallam inna ala abi fulan laysu li bi awliya innama awliyai al-muttaqun. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فأصوم الدهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قال فيه هذا الكلام الغليظ وسمى فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير صحابة. Baik, bab yang ke-10 iaitulah bab dijelaskan pada firman Allah, wahai ahlul kitab, mengapa kamu berhujah ke atas Ibrahim, kamu berhujah tentang Ibrahim. Itu bab dia. Sampailah firman Allah, dan Ibrahim itu tak termasuk di kalangan orang musyrikin. Maksud bab ini apa? Penjelasan bahawasanya pengakhiran bagi bid'ah itu akan membawa pelakunya benci kepada Islam dan akan terkeluar daripada Islam, wal'iyadzubillah. Dan kalau kita tengok balik, disebabkan oleh perbuatannya yang mengambil agama selain Islam, dan sebab itulah kita kata dahsyatnya bid'ah ini, dia akan membawa kepada kebencian terhadap Islam. Dan sebab itulah kata sebahagian ulama, al-bid'atu syarakul isyraq. Bid'ah ni syarakul isyraq. Apa maksudnya? Hibalahu. Al-hibalatu allati yansibuha asy-syaitan liya'khudha biha ma ya'khudha min al-islam fayukhrijuhum ila syirk. Dia macam kita kata apa? Macam jala. Jala kan? Tahu kita jala? Jala ni dia ada tali-tali dia yang akan menjala mangsanya. Tali-tali itulah yang akan menangkap, dan juga kita kata yang akan tali-tali itulah yang akan menjerumuskan dia masuk ke dalam kesyirikan dan juga kekufuran, wal'iyadzubillah. Bila dia masuk dalam syirik, maka susahlah dia nak keluar. Fayuzayyin lahum al-bid'ah. Itu dimaksudkan al-bid'ah syarakul isyraq. Dia akan membawa kepada kesyirikan. Serta dia akan menarik orang kepada kesyirikan dan kekufuran, wal'iyadzubillah. Dan kalau kita nak tengok apa yang disebutkan di sini, maksudnya kalau kita tengok syirik dalam ibadah, macam mana berlaku syirik dalam ibadah. Mulanya dengan apa? Dengan mengagungkan orang soleh. Mula-mula dengan melampau-lampau dalam mengagungkan orang-orang soleh. Kemudian mulalah mereka bertambah-tambah, syaitan datang menghasut mereka untuk menganggap bahawasanya orang yang soleh itu memiliki kedudukan jah di sisi Allah, dan bila mereka mati, mereka dapat mendekatkan doa-doa mereka kepada Allah, dan dijadikanlah orang-orang soleh itu sebagai perantara di antara mereka dengan Allah di dalam doa dan juga ibadat mereka, wal'iyadzubillah. Sebab itu kita tengok bid'ah ini dia adalah apa? Qantaratus syirk. Dia macam jambatan yang membawa kepada kesyirikan.
Dia macam jambatan bimanzilatil jisr alladhi yurqa alaihi liwusul ila syirki wal kufur. Sebab itu dia macam tangga yang akan menyampaikan kita kepada kesyirikan. Itu yang dimaksudkan dengan bid'ah ini, syarakul asyraq atau syarakul isyraq. Dan juga disebutkan qantaratus syirk, dihliz asyirk, qantaratus syirk ataupun jisr alladhi yurqa alaihi liwusul ila syirki wal kufur. So dia bid'ah ni bahaya sebab apa? Dia boleh membawa kepada kesyirikan dan kekufuran. So jangan kita pandang remeh dengan bid'ah. Berapa banyak kesyirikan dan kekufuran berlaku disebabkan oleh bid'ah. Wallahul musta'an wa ilaihi at-tuklan. Baik, dalil yang pertama yang dibawa oleh Syekh bawakan 5 dalil. Yang pertama surah Ali Imran ayat 165, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim. Wahai ahlul kitab, mengapa kamu membantah tentang keadaan Ibrahim? Hingga akhir ayat. Apa dalalah petunjuk dalam ayat ini? Itulah Yahudi dan Nasrani, mereka berpecah belah sebab mereka semua ni benci kepada ajaran Nabi Ibrahim. Kerana mereka tak mau ikut ajaran Nabi Ibrahim, ajaran tauhid. Dan mereka mendakwa sampai mereka tergamak mendakwa Nabi Ibrahim ni adalah Yahudi, sedangkan Nabi Ibrahim ni Yahudi ni selepas Nabi Ibrahim, kan? Yahudi anak keturunan Israel, Bani Israel. Israel ini anak kepada Yaqub, ini anak kepada Ishaq. Ishaq anak, maksudnya Nabi Ibrahim dulu, barulah Bani Israel. Tapi mereka dengan tergamaknya menipu dan mendakwa kodanya Nabi Ibrahim adalah Yahudi. Sebab itu Allah bantah mereka. Sebab itu disebabkan oleh apa? Bid'ah yang mereka lakukan, sehingga mereka terkeluar daripada agama Ibrahim yang lurus, iaitu agama tauhid. Sebab itu punca mereka kerana mereka terjebak dalam bid'ah. Samalah juga dengan ahlul bid'ah yang ada di kalangan umat Islam, kerana mereka tidak mahu ikut sunnah Nabi SAW secara keseluruhan, lalu mereka terjebak dalam bid'ah dan rekaan dalam agama. Itulah menyebabkan mereka berpaling daripada sunnah Nabi. Akhir sekali mereka membenci sunnah Nabi dan ahlinya. Wallahu musta'an. Dalil yang kedua, wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Siapakah yang membenci ajaran Ibrahim? Tidak ada yang benci kepada agama ini, melainkan orang yang memperbodohkan dirinya sendiri. Baik. Apa dalalah petunjuk dalam hadis ini? Iaitulah pada ayat illa man safiha nafsah. Maksudnya orang yang tak mau ikut, orang yang tak suka dengan ajaran Nabi Ibrahim, iaitu tauhid yang lurus, yang murni, mereka itu ada bahagian kebodohan dan kebodohan yang ada pada diri mereka. Allah namakan mereka sebagai bodoh. Dan ini kita kata yang berlaku apabila mereka tidak mahu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, lalu mereka masuk ke dalam perangkap bid'ah. Dan itulah kalau kita tengok balik betapa banyak berlakunya bid'ah selepas kewafatan Nabi Ibrahim di Mekah antaranya, kesyirikan. Sebab itulah Nabi kita SAW diutuskan. Dalil yang ketiga adalah hadis Khawarij yang kita dah sebut sebelum ni, yamruquna minal Islam kama yamruqu as-samu minar ramiyah, iaitu keluar daripada Islam sebagaimana keluarnya anak panah daripada busuknya. Baik. So apa dalalahnya? Itulah apa? Mereka keluar daripada Islam dan mereka tak akan kembali kepada Islam. Kerana apa? Kerana disebabkan oleh bid'ah yang mereka lakukan. Maka Khawarij ini terkeluar daripada Islam disebabkan bid'ah mereka. So bid'ah itu boleh menyebabkan seseorang pelakunya keluar daripada Islam. Wal-iyadzu billah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Baik. Sebab itu ada perbezaan ulama lah. Adakah Khawarij ini kafir ataupun fasik? Kalau kita tengok balik, yang sahihnya mereka ini fasik, bukan kufar, kerana ijma' sahabat tidak mengkafirkan mereka. Ini dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Walaupun ada sebahagian ulama antaranya Syekh bin Baz rahimahullah yang berpandangan mereka kafir. Wallahu ta'ala a'lam. Dalil yang keempat adalah hadis inna ala abi fulan laisu bi awliya. Hadis kalau kita tengok balik, sesungguhnya keluarga Abu Fulan bukan waliku, tetapi hanyalah orang-orang yang bertakwa itulah waliku. Baik, apa dalalah petunjuk daripada hadis ni? Siapa sahaja yang kita kata yang melakukan tokok tambah dalam agama Islam, walaupun dia adalah orang yang paling dekat hubungan kekerabatan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tetap berlepas diri daripadanya. Maka bid'ah ini memutuskan hubungan muwalah, yakni wala antara mereka dengan orang beriman.
Bahkan boleh jadi dia menjatuhkan seseorang itu ke dalam lembah kekufuran waliyadzubillah. So hadis tadi tu diriwayatkan, kalau kita tengok lafaznya daripada Amr bin al-As, Muaz bin Jabal, dalam riwayat Imam Ahmad, dan juga sanadnya hasan. Sanadnya hasan. Baik. Dalil yang kelima, hadis Anas. Nabi SAW menyebutkan tentang beberapa orang sahabat yang tak mau menikah, tak mau makan daging, tak mau nak puasa, tak mau berbuka, tak mau tidur, nak beribadat saja. Maka Nabi SAW marah mereka. Nabi kata, man ghaiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak ikut, siapa yang meninggalkan jalan hidup aku, jalan sunnah aku, maka dia bukan termasuk di kalanganku. So itu menunjukkan orang yang kita kata berpaling daripada sunnah Nabi SAW ini, maka dia telah berpaling daripada apa dia kita kata Islam. Baik. Orang yang benci sunnah ni ada dua golongan, ada dua jenis. Yang pertama, orang yang berpaling daripada sunnah Nabi dengan i'tiqad, dengan keyakinan bahawasanya ada sesuatu yang lebih baik dan lebih sempurna berbanding dengan petunjuk Nabi. Siapa yang beranggapan ada petunjuk yang lebih sempurna berbanding petunjuk Nabi kita SAW, maka dia kafir, keluar daripada Islam. Yang kedua, orang yang dia tak suka sunnah sebab ada takwil, ada kita kata apa, ada kekeliruan. Sebab ada takwil, dia tak suka sunnah ni pasal dia dengar orang kata apa, orang kata sunnah ni gini, ataupun dia tak faham, atau bukan tak faham, maksudnya dia keliru dan sebagainya, ada takwil. Maka boleh jadi dia hanya terjebak dalam sesuatu dosa, tetapi dia tidak sampai terkeluar daripada Islam lah, kalau dia belum ditegakkan hujah. Tapi selalunya orang dah tertegak hujah kan selalunya. Baik, kalau kita tengok balik di sinilah macam mana ulama-ulama salaf mereka mengagungkan sunnah, dan mereka melihat bahawasanya menyelisihi sunnah itu sesuatu yang sangat berbahaya, kerana akan menyebabkan pelakunya akan akhir sekali membenci sunnah. Sebab itu macam kita sebut, mula-mula kita benci janggut je kan, janggut lama-lama benci tu sunnah Nabi secara keseluruhan. Mula-mula kita benci bahasa Arab, tapi lama-lama kita benci terus Islam. Cuba tengok orang yang terjebak dalam bid'ah dan juga ajaran sesat, macam mana sikap dan perangai mereka. Antaranya mereka membenci bahagian-bahagian dalam Islam ini pada awalnya hanya kecil, hanya tak suka bahasa Arab, tapi lama-lama terjebak dalam kekufuran, akhir sekali menafikan Quran, menafikan kenabian Nabi Muhammad SAW, dan terjebak dalam kekufuran wal'iyadzubillah. Sebab itu bid'ah ni sangat-sangat bahaya. Sebab itu salaf dahulu mereka mentahzir bid'ah ni dengan sangat-sangat dahsyat, dengan sangat keras. Baik. Kemudian bab yang berikutnya, bab qaulillahi ta'ala faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha, wa qaulihi ta'ala wa wassa biha Ibrahim bi banihi wa Ya'qub, wa qaulihi ta'ala thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa, wa 'an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna likulli nabiyyin lah min an-nabiy wa inna waliyyi minhum abi Ibrahim wa khalilu rabbi. ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. رواه مسلم. وله عنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ولا يرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أي رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما حدث بعدك. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا فكيف تعرف ما لم يأتي بعد من أمتك قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دحم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرهتهم على الحوض ألا ليزادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يزداد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. وللبخاري بينما أنا قائم
إذا زمرة حتى إذا عرفتهم وعرفوني خرج رجل بيني وبينهم فقال هلم فقلت إلى أين؟ قال إن النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة ثم إذا زمرة فذكر مثل قال فلا أراه يخلص منه إلا مثل همل النعم. ولهما في حديث ابن عباس فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الآية. Baik, bab yang berikutnya kita masuk bab yang ke-11, bab paling panjang sekali. So kita baca dan kita akan jelaskan dengan ringkas. Baik, firman Allah Taala faqim wajhaka lid-din hanifa, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah. So di sini kalau kita tengok balik menunjukkan kepada kita bahawasanya perintah Allah supaya kita menghadapkan zahir dan batin kita kepada Allah. Kerana kita sebut sebelum ni, wajah di situ adalah merujuk pada seluruh zahir dan batin kita wajib menyerah kepada Allah, Islam. Kemudian itu kita tahu dalalah yang ada di dalam ayat tersebut. Wa wassa biha Ibrahim, dalil yang berikutnya wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu dalalah petunjuknya Nabi Ibrahim wasiatkan kepada anak keturunannya Yaqub dan anak-anaknya semua bahawasanya wahai anakku, Allah telah memilih kepada kamu agama, yakni agama yang benar ini, iaitulah jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. So dalalah petunjuknya sangat jelas, iaitulah wasiat. Iaitu wasiat ini perkara yang diperintahkan dengan ala wajhi ta'zim, perintah yang diperintahkan dengan tujuan untuk pengagungan dan penghormatan yang besar pada perintah tersebut. Itu maksud wasiat, kerana kandungannya yang sangat agung. Sebab itu wasiat kepada tauhidnya adalah wasiat para nabi dan rasul, wasiat supaya mati dalam keadaan Islam. Baik, jadi jelaslah wa fala tamutunna illa wa antum muslimun, menunjukkan kepada kita bahawasanya apa, menjelaskan kepada kita berkenaan dengan apa dia tujuan bab ini. Baik, bab ini kalau kita tengok balik, apa tujuan bab ini? Semua ini adalah apa? Perintah untuk istiqamah di atas Islam dan sabat. Ini tujuan bab yang ke-11 ini. Perintah untuk kita istiqamah di atas Islam dan tetap sabat di atas Islam, dan bahawasanya Islam ni adalah agama fitrah dan mentahzir segala perkara yang boleh mengeluarkan kita daripada Islam, termasuklah syirik, kufur dan bid'ah. Kerana dia boleh mengubah pendirian dan keteguhan kita daripada agama yang suci, agama yang fitrah, agama yang murni ini. Kemudian Syekh membawakan dalil-dalil yang lain dalam surah An-Nahl ayat 123, "Tsumma awhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Perintah supaya kita mengikuti dan thabat di atas millah Ibrahim. Itulah ajaran tauhid yang murni, ajaran Islam. Kemudian hadis Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Inna likulli nabiyyin ulata minan nabiyyin wa ana waliyyin minhum abi Ibrahim wa Khalil Rabbi." Baik, sesungguhnya setiap nabi memiliki wala, yakni pembela-pembela di kalangan para nabi, dan saya adalah wali di antara mereka dari bapaku Ibrahim dan Khalil, kekasih Tuhanku. Kemudian Nabi SAW membaca, "Inna awlan nasi bi Ibrahim lilladzina tabauhu hadha an-nabiy walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin." Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya, dan Nabi ini Muhammad beserta orang-orang beriman kepada Muhammad, dan Allah adalah pelindung bagi semua orang beriman. Baik. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi jelas di situ menunjukkan kepada kita bahawasanya kedekatan seseorang kepada Allah itu adalah bergantung dengan sejauh mana ikutannya, bukan setakat dakwaan dan juga kekerabatan sahaja semata-mata. Baik, ikutannya kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzur ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk jasad kalian, tidak juga kepada harta benda kalian, tetapi Allah melihat pada hati dan juga amalan-amalan kalian. Jadi jelas di situ menunjukkan bahawasanya mahallun nazarillah, tempat Allah melihat kita ni bukan pada fizikal kita, bukan pada batang tubuh kita, bukan jasad kita, bukan harta benda kita, tetapi kepada agama kita, hati dan juga amalan kita. Itulah apa? Agama. Agama. Baik. Islam. Kita kata Islam. Baik. Dalam Sahih Bukhari
dan menunjukkan kepada kita betapa kita kena sabat. Bila kita tahu bahawasanya Allah melihat pada hati dan amalan kita, kenapa kita kena tetap istiqamah untuk menjaga amalan dan hati kita. Itu maksud dia. Itu dalalah petunjuk. Kemudian yang berikutnya, hadis Nabi SAW, saya mendahului kalian di telaga pada hari kiamat, kemudian diperlihatkan kepadaku beberapa orang di kalangan umatku, sampai ketika aku membawanya, tiba-tiba dia telah dihalang untuk mendekat kepadaku. Maka aku berkata, wahai Rabb, ya Rabb, mereka ni adalah sahabatku, ashabi. Lalu Allah berkata, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang dilakukan sepeninggalanmu, apa yang telah mereka buat berupa perkara-perkara tokok tambah dalam agama. Dalam sebahagian riwayat, mereka telah murtad ataupun mereka telah berpaling daripada ajaran Nabi SAW. Wal'iyadzubillah. So itu menunjukkan kepada kita nasib ketika di haud, di telaga Nabi, adanya golongan yang akan dihalang untuk minum daripada telaga Nabi SAW. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dalam Kitabul Fitan. Baik. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim lagi disebutkan hadis lagi, dalil yang berikutnya, itulah para sahabat bertanya, Nabi bersabda, diperlihatkan kepadaku saudara-saudaraku, ikhwanuna. Kemudian sahabat bertanya, bukankah kami sahabatmu, saudaramu, ya Rasulullah? Nabi bersabda, kalian adalah sahabatku, sedangkan saudara-saudaraku yang datang setelah kalian. Itu maksud saudara-saudaraku. Sahabat bertanya, bagaimana engkau mengenali orang yang datang kemudian dari umat engkau? Nabi SAW menjawab, bagaimana pendapat kalian sekiranya ada seseorang yang memiliki kuda putih yang bersih di antara di antara kerumunan kuda yang hitam legam, bukankah ia akan mengenali kudanya? Para sahabat menjawab, ya, sudah tentu, kerana kesan daripada wuduk kan. So Nabi akan kenal. So itu Nabi akan lihat dan Nabi akan panggil umatnya yang ada tanda tersebut. Sebab itu kita kata itu kelebihan wuduk. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan lagi golongan yang dihalang daripada telaga Nabi SAW, itulah mereka yang murtad dan melakukan tokok tambah di dalam agama. Sebab itu ini menunjukkan kepada kita, dalil-dalil ini, hadis-hadis ini menyebabkan kita lebih berwaspada dan lebih takut untuk kita berpaling daripada sunnah Nabi walau sekecil mana pun, dan menyebabkan kita lebih bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap amalan kita, dan sentiasa berdoa untuk meminta ketetapan dan keteguhan di atas Islam. Itu yang paling penting. Dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim disebutkan apa? Berkenaan dengan ayat dalam surah Al-Maidah ayat 117, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu alaihim afihim falamma tawaffaitani kuntu anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. So menunjukkan kepada kita bahawasanya apa? Perkataan Nabi Isa alaihi salam ketika kepada Hawariyun, iaitulah apa? Jaminan bahawasanya apabila Nabi Isa sudah tidak ada, maka Allah lah yang akan mengawasi mereka. So menunjukkan kepada kita pentingnya kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Nabi SAW telah wafat, dalam konteks ini Nabi Isa wafat, maka dia menyerahkan seluruh nasib Hawariyun, sahabat-sahabatnya, kepada Allah, supaya dan dia tidak ada apa-apa pun kemampuan untuk memastikan mereka untuk teguh di atas agama, melainkan diserahkan kepada Allah, dan Allah lah yang akan menjaga mereka. Demikianlah kita jangan menganggap bahawasanya kedudukan kita itulah yang akan menyebabkan orang akan duduk kekal di atas ajaran Islam, sabat tetap teguh di atas Islam, tetapi semuanya kena diserahkan kepada Allah. Baik, dalam Sahih Al-Bukhari pula disebutkan berkenaan dengan hadis ma min mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidani wa yunasirani wa yumajjisani. Ya, sampailah akhir hadis. Itu berkenaan dengan fitrah yang Allah Taala jadikan. So, kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, tetapi akan ada faktor-faktor yang mendorong untuk mengubah fitrah kita yang asal Islam. Makna fitrah di sini adalah Islam. Islam sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama, dan itu menunjukkan kepada kita bahawasanya kita kena berwaspada daripada fitrah kita ini diganggu gugat dan diselewengkan oleh syaitan dan juga mereka yang kita kata didikan-didikan yang tidak baik, khususnya pada anak-anak. Baik. Kemudian hadis Hudzaifah radhiyallahu an, kenaan dengan apa? Tentang Hudzaifah radhiyallahu an bertanya tentang apa? Tentang keburukan. Kerana ada orang lain, sahabat lain bertanya tentang kebaikan, dan Hudzaifah tanya keburukan. Kenapa? Untuk menghalang dirinya terjebak dalam keburukan, supaya dia tidak termasuk dalam keburukan tersebut. Sebab itu kita kata diperintahkan untuk kita mengetahui tentang
keburukan bukan untuk melakukan keburukan, tetapi apa? Makhafatan an yudrikana. Makhafatan an yudrikani, kata Huzaifah. Takut aku akan terjerumus dalam kejahatan. Apa yang ditanya oleh Huzaifah? Huzaifah bertanya tentang iaitulah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah akan adanya kejelekan dan kebaikan, dan akan ada selepas itu dakhan. Dakhan. Baik, dakhan ini apa? Iaitulah satu kaum yang mengerjakan sunnah yang bukan dari sunnahku, mencari petunjuk bukan dari petunjukku. Ada yang kau ketahui dan ada juga yang kau ingkari. Ada yang kau akui dan ada yang kau ketahui akan kemungkaran mereka, dan ada yang kau akan ingkari. Baik, kemudian Nabi SAW bertanya, Huzaifah radhiyallahu anhu bertanya lagi, apakah yang ada kebaikan lagi setelah keburukan tersebut? Nabi SAW kata, ya, iaitulah fitnah orang-orang awam, iaitulah adanya da'i-da'i yang menyeru kepada pintu-pintu Jahannam. Barang siapa yang memenuhi ajakannya, maka dia akan masuk menjerumuskannya ke dalam Jahannam. So Nabi bagi tahu adanya du'atun ala abwabi Jahannam, adanya pendakwah-pendakwah yang menyeru manusia ke pintu Jahannam. Itulah mereka yang menyeru kepada jalan yang bercanggah dengan Islam, jalan yang bercanggah dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, yang tak ikut sunnah Nabi SAW. Baik, dan Nabi SAW menyifatkan mereka itu, apabila Huzaifah minta supaya disifatkan mereka itu kaum yang berkata dengan perkataan kita, kaum daripada kulit-kulit kita, mereka itu orang yang kita nampak pada zahirnya macam Islam. Kemudian apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada Huzaifah, dan Huzaifah minta, apa yang kau perintahkan jika aku mendapati orang yang ada seperti itu? Maka kata Nabi SAW, berpeganglah kepada jamaah dan imam mereka. Tanya aku lagi, kata Huzaifah lagi, maka bagaimana kalau tidak ada imam, tidak ada jamaah dan imam? Maka Nabi SAW memerintahkan supaya fa'tazil tilkal firaq kullaha. Maka jauhilah, tinggalkanlah, pisahkanlah dirimu daripada seluruh kelompok-kelompok yang ada, walaupun kamu terpaksa menggigit akar pokok hingga ajal kamu datang, sedangkan kau tetap berada dalam keadaan demikian. So untuk menunjukkan perintah supaya sabat ini sangat dahsyat, dan perintah penegasan supaya kita sentiasa memohon keteguhan dan juga ketetapan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas Islam. Baik, subhanallah. Baik. Kemudian Huzaifah bertanya lagi, kemudian apa yang berlaku? Kemudian apa lagi? Nabi SAW berkata, lalu keluarlah Dajjal. Ini dalam lafaz riwayat Imam Abu Daud. Maka dia akan memiliki sungai dan api. Barang siapa yang masuk ke dalam apinya, ia akan mendapatkan pahala dan dihapuskan dosanya. Dan barang siapa yang masuk ke dalam sungainya, ia akan mendapatkan dosa dan akan dihapuskan pahalanya. Maka apa lagi yang berlaku, kata Huzaifah? Maka terjadilah kiamat. Baik, jadi itu antara hadis yang menunjukkan kepada kita bahawasanya betapa pentingnya kita memohon keteguhan dan ketetapan di atas Islam. Baik, yang ke-44 iaitulah perkataan ataupun yang kita sebut kat sini dalam terjemahan kita ni, Abu Aliyah berkata, pelajarilah Islam, maka jika kalian telah mempelajarinya, janganlah kalian membencinya. Berpeganglah pada jalan yang lurus dan janganlah menyimpang dari jalan yang lurus itu ke kanan maupun ke kiri. Kalian wajib berpegang pada sunnah Nabi kalian dan berhati-hatilah terhadap hawa nafsu ini, iaitulah bid'ah. Baik, perhatikan perkataan Abu Aliyah, kata Syekh Musannif rahimahullah, betapa agung dan mulianya satu zaman yang di dalamnya diperingatkan hawa nafsu, di mana orang yang mengikutinya adalah orang yang membenci Islam serta penafsiran beliau Islam dengan sunnah. So di sini ulama salaf menafsirkan Islam tu apa? Islam tu sunnah Nabi, sunnah Nabi, akidahnya, amalannya, akhlaknya, semua itu adalah Islam. Baik, al-Islam huwa was-sunnah was-sunnah huwa al-Islam, kata Imam Al-Barbahari. Beliau merupakan ulama yang tabi'in yang merasa khawatir bahawa orang yang mengikuti hawa nafsu akan keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga dari perkataan beliau jelas bagi kita makna firman Allah, idh qala lahu rabbuhu aslim. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Ibrahim, berserahlah diri. Dan juga apa yang kita kata apa yang diperintahkan di dalam surah Al-Baqarah, diperintahkan oleh surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah ayat 132, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. So, wasiat Nabi Ibrahim kepada anaknya Ya'qub dan anaknya, wahai anakku, sesungguhnya Allah memilih kepada kamu agama Islam, maka janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. So itu adalah wasiat. Sebab tu kita, apa wasiat yang paling penting yang kita kena pesan kepada anak-anak kita, kepada pengikut kita, kepada sahabat-sahabat kita, anak-anak kita, kaum kerabat kita? Wasiat supaya mati dalam keadaan Islam, itu paling penting.
Tak ada dah wasiat yang paling penting melainkan mati dalam keadaan Islam. Dan siapa yang mati dalam Islam dan sunnah, maka dia mati dalam kebaikan keseluruhannya. Dan siapa yang mati pada jalan selain Islam, maka dia mati dalam keadaan yang kita kata yang jauh daripada, yang kita kata yang bukanlah keadaan yang dalam kebaikan. Wallahu musta'an. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Kemudian kata musannif rahimahullah, dan yang semisal pokok yang besar ini Islam, di mana ia adalah sebesar-besarnya pokok yang dilalaikan kebanyakan manusia. Asas. Dengan pengetahuan ini jelaslah makna hadis dalam bab ini dan semisalnya. Adapun seseorang yang membaca ayat ini dan semisalnya, sedangkan dia merasa aman dan tenang-tenang sahaja. Bila orang baca ayat ni, dia tak rasa apa. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, dia tak rasa apa. Wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakum din. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dia tak rasa apa. Maka orang macam ni dia tidak diberikan petunjuk untuk berpegang dengan Islam. Allahul musta'an. Na'udzubillah min dzalik. Dan di antara kaum yang dia di antara di kalangan orang yang menjadi bodoh. Firman Allah Subhanahu wa taala, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman daripada azab Allah yang tidak diduga-duga, yang boleh datang dengan tiba-tiba? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang rugi. Surah Al-A'raf ayat 99. Baik, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggariskan sebuah garis di hadapan kami, sebuah garisan di hadapan kami. Kemudian Nabi bersabda, hadza sabilullah, ini adalah jalan Allah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimali. Kemudian Nabi gariskan garisan di kanan dan kirinya, dan bersabda, hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan. Ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaih. Setiap jalan-jalan ini adanya syaitan yang menyeru kepadanya. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat dalam bab yang terawal kita bacakan, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan inilah jalan Allah, sirati mustaqiman. Hadha sirati, jalan aku, kata Allah, jalan yang lurus. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang selainnya. Fatafarraqa bikum an sabilih. Maka jalan-jalan yang lain itu akan memecah belahkan kalian daripada jalannya yang satu, jalannya yang lurus, Islam. Baik. Di itu bab yang ke-11 memberikan kita bahawasanya faedah yang sangat besar supaya kita sentiasa meminta keteguhan dan ketetapan di atas Islam. Bab yang ke-12, iaitulah apa? Berkenaan dengan keterasingan Islam dan keutamaan orang-orang yang asing. Baik, dalam surah Hud ayat 116, falaula kana minal qurun min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum. Maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan yang melarang melakukan kerosakan di muka bumi, kecuali sebahagian kecil di antara orang yang telah kami selamatkan. Illa qalilan mimman anjayna minhum. So, maksudnya Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita tentang bagaimana keterasingan bagi orang-orang yang hendak berpegang teguh dengan agama Allah, Islam, yang nak menegakkan hukum-hukum Islam, yang nak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ni hanya sedikit. So itu dalam surah Hud ayat 116. Itulah apa? Orang-orang yang kita kata sebahagian kecil saja yang akan diselamatkan oleh Allah. Fama amana ma'ahu illa qalil. Sebagaimana Allah kata berkenaan dengan Nabi Nuh alaihi salam, tidaklah beriman bersama dengan Nuh tu kecuali sedikit. So itu menunjukkan keterasingan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpegang dengan Islam pada setiap zaman. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana ia datang. Maka beruntunglah orang-orang yang asing, orang-orang yang ghuraba. Baik, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ditanya wa manil ghuraba, qala an-nuza'u minal qabail. Siapakah ghuraba itu? Siapakah orang yang asing itu? Kata Nabi SAW, orang yang mengasingkan diri dari kabilahnya, orang yang terasing daripada kabilahnya kerana dia nak melakukan kebaikan tetapi tidak mendapat kita kata sokongan, bahkan dihalau ataupun tidak disukai baik oleh kabilahnya. Dan dalam riwayat lain disebutkan ghuraba alladzina yuslihuna idza fasada an-nas. Orang asing, yang orang-orang yang ghuraba ini orang yang melakukan islah,
perbaikan di tengah kerosakan manusia. Di tengah kerosakan itu mereka melakukan perbaikan. Dan tidak ada orang yang melakukan pengislahan pada zaman ini melainkan mereka yang menyeru kepada ilmu. Orang menyeru kepada ilmu, orang menyeru kepada sunnah, orang menyeru kepada tauhid, inilah orang yang muslih. Adapun orang yang menyeru kepada selain itu, maka mereka tidak termasuk dalam ghuraba. Orang yang menyeru kepada teori-teori yang tidak benar, menyeru kepada teori yang berdasarkan zan, keyakinan yang tidak berdasarkan ilmu, maka mereka ni bukan ghuraba. Walaupun mereka disisihkan, walaupun mereka diasing, mereka menganggap asingnya diri mereka, mereka bukan ghuraba. So ghuraba ni mereka yang alladzina yuslihuna idza fasada an-nas, mereka yang melakukan perbaikan agama, ilmu. Baik, sunnah. Kemudian diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Katsir bin Abdullah daripada ayahnya, daripada datuknya, tuba lil ghuraba alladhina yuslihuna ma afsada an-nasu min sunnati, ma afsada an-nasu min sunnati. Beruntunglah orang yang asing yang mengadakan perbaikan terhadap kerosakan manusia terhadap sunnahku. Kerosakan yang dilakukan manusia pada sunnahku. Baik, itu menunjukkan kepada kita keterasingan makna ghuraba itu, maksudnya orang yang asing tadi. Baik. Kemudian hadis Abu Umayyah radhiyallahu anhu berkata, فقلت يا أبا الثعلبة سألت أبا الثعلبة يا أبا كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. Aku bertanya kepada Abu Tha'labah, wahai Abu Tha'labah, bagaimana kamu mentafsirkan ayat ini, wahai orang beriman, jagalah diri kamu, tiadalah yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Abu Tha'labah berkata, demi Allah, kamu telah menyatakan suatu khabar yang aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, maksudnya, bukan begitu maksudnya tetaplah beramar ma'ruf nahi munkar. Sampai jika engkau melihat bahawa yang ditaati, engkau melihat hawa nafsu yang ditaati, nafsu yang diikuti, dunia yang membekas di hati mereka, dan setiap orang merasa kagum dengan pendapat yang dikeluarkan masing-masing. Maka jagalah dirimu, tinggalkan orang-orang awam. Di belakang kalian ada hari-hari kesabaran, di dalamnya orang yang berpegang teguh dengan agama seperti memegang bara api. Bagi orang yang beramal pada waktu itu akan mendapat pahala seperti pahala 50 orang yang beramal seperti amalan kalian pada hari ini. Itu para sahabat. Kami berkata 50 orang dari kita atau dari mereka. Jawab Nabi SAW, dari kalian. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Baik, itu menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya fitnah pada yang dihadapi oleh mereka yang disebut sebagai ghuraba, mereka yang mengadakan perbaikan, mereka yang mengikuti sunnah Nabi, mereka yang berpegang teguh dengan agama Islam di saat manusia mula meninggalkan agama Islam dan mula mengabaikan Islam itu sendiri. Wallahul musta'an. Baik. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Waddah dengan tentang makna hadis daripada Ibnu Umar tu, maksudnya berlafaz dengan lafaz inna min ba'dikum ayyam as-sabiru fiha al-mutamassiku bimithli ma antum alayhi al-yawm lahu ajru 50 minkum qila ya Rasulullah minkum qala bal minkum. Yang kita sebutkan bahawasanya hari-hari yang ada yang berhajatkan kepada kesabaran. Orang yang berpegang teguh dengan agama seperti kalian pada hari ini akan mendapatkan pahala 50 dari kalangan kalian. Apa dia? Disebutkan sini bal minkum. Adakah pahala itu daripada dibandingkan itu adalah di kalangan mereka yang terakhir? Maka kata Nabi SAW, bahkan daripada kalian, sebab daripada para sahabat Nabi. Baik. Kemudian itu menunjukkan satu sudut kita tengok, kita tak boleh mengatasi sahabat Nabi dari sudut pahala, kita memang tak boleh. Tetapi dari sudut ganjaran yang banyak, dari sudut sebab kita tak melihat Nabi, kita berada di zaman fitnah, kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Berbeza dari sudut kita tak lihat Nabi SAW, tapi kita berpegang teguh dan yakin dengan sunnah, situ dia ada kelebihan yang khusus. Tetapi kita still tak boleh sama dengan ganjaran yang dilakukan oleh sahabat Nabi, amalan. Sebab itu kita kena faham hadis itu betul-betul. Tapi nak bagi tahu hadis ini ada perbahasan ulama lah dari sudut dia punya kekuatan kesahihannya, tetapi kita nak bincang di sini maksudnya nak bagi tahu pahala orang yang pada akhir zaman ini juga tidak, Allah Taala tak akan sia-siakan pahala orang-orang yang benar-benar beriman dengan Nabi SAW dan yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW ketika fitnah pecahan dan juga kerosakan berlaku di kalangan manusia. Baik. Kemudian yang berikutnya hadis Sufyan dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kalian para sahabat sekarang pada zaman yang terang kerana petunjuk Rabb kalian. Amar ma'ruf nahi munkar masih ditegakkan. Kalian masih berjihad di jalan Allah dan belum nampak di antara kalian dua sakrah, iaitu sakrah kebodohan dan sakrah cinta dunia. Sakrah.
Nanti keadaan kondisinya akan berubah. Orang yang berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah akan mendapatkan pahala 50 orang. Dikatakan dan mereka jawab, Nabi SAW bukan tapi daripada kalian. Baik, ini juga disebutkan innakumul yawm ala bayyinatin min rabbikum ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fillah wa lam yadhhar fikumus sakratan sakratul jahri wa sakratu hubbul 'ish. So Nabi sebut di sini dua kemabukan. Dua sakrah ni, dua kemabukan dan kegilaan yang berlaku ketika di akhir zaman yang menyebabkan orang meninggalkan Islam, itulah kejahilan dan juga cintakan kehidupan, cintakan dunia. Itulah al-wahan. Baik, sebab itu pahala orang yang sabar dan tetap teguh ketika itu adalah sangat besar. Baik. Kemudian dikatakan lagi, tuba lil ghuraba alladhina yatamassakuna bil kitabi hina yutrak wa ya'maluna bi sunnati hina tudfa. Beruntunglah ghuraba, itulah orang yang berpegang teguh dengan Alkitab ketika ia sudah mula ditinggalkan dan menghidupkan sunnah ketika ia mula padam. So ini antara tafsiran bagi ghuraba, orang yang asing. Mereka yang menghidupkan Alkitab dan sunnah ketika orang meninggalkan pengamalan Quran, orang meninggalkan memahami makna-makna Al-Quran, maka mereka mengamalkannya dan menghidupkannya, berpegang teguh dengannya, dan mereka juga menghidupkan sunnah Nabi SAW ketika ianya mula dipadam. Macam mana sunnah Nabi dipadam? Iaitulah dengan tersebarnya bid'ah. Kerana bid'ah akan memadamkan sunnah. Tidak ada bid'ah yang tersebar melainkan akan memadamkan sunnah. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Bab yang ke-13, bab yang terakhir adalah tahdzir terhadap kebid'ahan. Tahdzir terhadap bid'ah. Baik, bab yang ke-13. Kalau kita tengok balik, babu tahdzir minal bid'ah. Hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, katanya, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun. Qulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwaddi' fa'usina. Qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajidi wa iyyakum muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Qala Tirmizi wa hadithun hasanun sahih. Baik, hadis yang pertama, kita nak tengok apa maksud bab ini. Maksud bab ini iaitulah apa? Tahzir, yakni memberi amaran yang keras, ancaman kepada bid'ah dan mendatangkan kegerunan daripada bid'ah, kepada dan penjelasan akan bahayanya bid'ah supaya seorang hamba itu menjauhinya dan tidak condong kepadanya sedikit pun, dan tidak condong kepada ahlinya walaupun sedikit. Subhanallah. Ini bab yang terakhir. So ana akan sebutkan apa kaitan bab ini dengan fitnah akhir zaman dan Dajjal. Sebab itu fitnah, kalau kita tengok balik Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, Allah Ta'ala beri dia taufiq untuk menulis kitab ini seakan-akan dia hidup di zaman kita, dan dia tahu seakan-akan apa yang dituliskan itu juga dirasai oleh kita pada hari ini, dan kita akan bertemu kalau kita dipanjang ke usia dengan fitnah yang lebih dahsyat, itulah fitnah Dajjal. Maksudnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami dengan nasihat yang mendalam, baligh, iaitulah apa? Balighatan, yang sangat membekas, yang menggetarkan hati, wajilat minhal qulub, menggetarkan hati, wa dharafat minhal uyun, yang menyebabkan apa kita kata bercucuran air mata. Dan kami berkata, wahai Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat orang yang akan berpisah, maka berilah wasiat kepada kami. Usikum bitaqwallah, kata Nabi SAW. So, sahabat nampak macam Nabi SAW seakan-akan nak berpisah dengan mereka. Maksudnya nak bagi tahu kesan dan pengaruh di pesanan Nabi SAW ketika itu. Peringatan, mau'izah, pengajaran, peringatan yang sangat sampai kepada hati para sahabat. So Nabi SAW bersabda, usikum bitaqwallah, usikum bitaqwallah azza wa jalla, aku mewasiatkan kepada kalian akan apa? Supaya bertakwa kepada Allah, wassam watta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun, dan taat dan patuh, walaupun kamu diperintah oleh seorang hamba. Wa innahu may ya'ish minkum ba'di, sesungguhnya siapa yang hidup setelah wafatanku nanti, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa alaikum bi sunnati wa sunnati
al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiin yang diberi petunjuk min ba'di setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dia dengan gigi geraham. Pegang kuat-kuat. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Maka dan waspadalah kamu daripada perkara yang baharu diada-adakan di dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dalalah. Kerana sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa qala Tirmizi hadithun hasanun sahih. Baik. Kalau kita tengok balik, ini adalah wasiat yang pertama. Dalil daripada wasiat. Kita kata dalil yang pertama pada bab yang terakhir ini yang dibawakan oleh muallif rahimahullah, iaitulah kita kata wasiat yang sangat membekas kepada hati para sahabat sehingga mengalirkan air mata mereka, menggetarkan hati-hati mereka. Sebab tu kalau kita tengok balik, ini menunjukkan kepada kita bahawasanya satu bentuk dalalah yang boleh kita lihat. Yang pertama, iaitulah Nabi SAW memerintahkan supaya melazimi sunnah. Sunnahnya, sunnah khulafa'ir rasyidin, dan juga menjauhi bid'ah. Dan bid'ah bukan termasuk daripada sunnah Nabi. Subhanallah. Nampak? Bila Nabi kata wa iyyakum wa muhdatsatun, Nabi kata fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Nabi tak kata fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wa bid'atil hasanah, ke tak? Nabi kata pegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang diberi petunjuk. Kemudian Nabi pisahkan dengan bid'ah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspadalah kalian daripada perkara yang baharu diadakan dalam agama. Wa inna kulla bid'atin wa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sebenarnya semua yang muhdatsah itu adalah bid'ah. So beza. Sebab itu macam mana orang yang mendakwa berpegang teguh dengan bid'ah hasanah? Mana dalil kalian? Macam mana kalian faham dalil? Nabi SAW suruh sini apa? Berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang diberi petunjuk. Dan menunjuk kat sini bid'ah bukan termasuk daripada sunnah Nabi. Dan bukan juga sunnah khulafa'ir rasyidin. Bahkan dia adalah perkara yang menentang sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Dan Nabi memberi tahzir, ancaman. Yang kedua, Nabi SAW memberi tahzir yang keras dan jelas kepada bid'ah, terhadap bid'ah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. So ini bentuk takhwif, bentuk ancaman yang keras. Dan yang ketiga, Nabi SAW memberitahu bahawasanya setiap bid'ah itu sesat. Wa dhalalah yahdharu minhu wa yan'al 'abdu bi nafsi anhu. So, bila sebut sesat, maka dia benda yang kena dijauhi, bukan didekati. Bukannya diejas untuk kononnya dijadikan baik dan sebagainya. Tak ada istilah bid'ah hasanah dalam agama. Apa yang syubhat datang, perkataan Umar, perkataan Imam Asy-Syafi'i, kekal syubhat. Perkataan mereka bukan hujjah. Balik kepada hadis Nabi SAW. Siapa yang hujjah sekarang? Nabi atau Imam Asy-Syafi'i atau Umar? Nabi SAW adalah kata putus kepada masalah ini. Dan kita ulama pun dah jawab sebenarnya yang dimaksudkan oleh Umar dan Imam Asy-Syafi'i bukan bid'ah hasanah dalam agama, tetapi bid'ah di situ itulah dari sudut lughah, dari sudut bahasa. Itu kita kata bukan kat sini kita nak jelaskan. Dalil yang ketiga, hadis Hudzaifah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi bahwasanya kata beliau, kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah kata apa? Fa innal awwal lam yada' lil akhar maqalan fattaqullaha ya ma'syar al-qura wa khudhu tariqa man kana qablakum. Setiap ibadah yang tidak dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, janganlah kalian kerjakan. La ta'budu min fala ta'buduha. Kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Muhammadin fala ta'buduha. Fa innal awwal lam yada' lil akhar maqalan. Setiap ibadah yang dikerjakan oleh sahabat ini tidak dikerjakan oleh sahabat Nabi, jangan kalian buat. Setiap ibadah yang tak dibuat oleh sahabat, jangan kamu buat. Sebab generasi yang pertama tak meninggalkan untuk generasi yang berikutnya sesuatu yang kita kata yang boleh diperbincangkan lagi. Maksudnya dah jelas. Fattaqullaha ya ma'syarul qura. Bertakwalah kepada Allah wahai qura, mereka yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ambillah jalan orang-orang sebelum kalian. Wa khudhu tariqa man kana qablakum. Baik, kata Ad-Darimi rahimahullah, dibawakan hadis Imam Ad-Darimi rahimahullah berkenaan dengan apa? Iaitulah berkenaan dengan apa dia? Riwayat berkenaan dengan diceritakan di sini daripada Amr bin Yahya. Kami duduk di depan pintu Abdullah bin Mas'ud sebelum solat subuh, menunggu beliau untuk keluar bersama-sama menuju masjid. Maka datanglah Abu Musa al-Asy'ari
dia berkata, apakah Abu Abdurrahman ini Ibnu Mas'ud sudah keluar? Kami menjawab, belum. Maka Abu Musa pun duduk bersama kami menunggu Ibnu Mas'ud keluar. Ketika beliau keluar, kami pun berdiri untuk bersama menuju masjid. Berkata Abu Musa pun, wahai Abu Abdurrahman, aku melihat di masjid barisan ataupun perkara yang aku ingkari. Namun aku berpendapat alhamdulillah itu adalah kebaikan. So Abu Musa Asy'ari dia nampak ada satu kelompok yang melakukan halaqah, dan dia agak taradud pada awalnya, dia rasa macam benda tu dia ingkar, dia tak setuju, tetapi dalam masa yang sama dia nampak macam baik kan. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya, apa itu? Abu Musa menjawab, jika engkau masih hidup engkau akan melihatnya. Aku melihat di masjid satu kaum yang duduk membentuk halaqah, bulatan, sambil menunggu solat. Di setiap halaqah ada seorang yang menjadi pemimpinnya. Di tangan mereka ada biji-biji batu. Pemimpin mereka berkata, takbirlah 100 kali. Maka orang dalam halaqah tersebut pun bertakbirlah 100 kali. Lalu berkata lagi, bertahlillah 100 kali. Mereka pun bertahlil 100 kali. Berkata lagi, bertasbihlah 100 kali. Dan mereka pun bertasbih 100 kali. Ibnu Mas'ud berkata, apa yang engkau ucapkan kepada mereka? Abu Musa menjawab, aku tidak memberi apa-apa komentar, melainkan aku menunggu pendapatmu. So itu menunjukkan kelebihan Abdullah bin Mas'ud atas Abu Musa al-Asy'ari. So itu dikatakan dalam riwayat ini, dalam riwayat Ad-Darimi ini, dia kata, ma qultu lahum syai'an intizaru ra'yik qala afala amartahum an ya'uddu sayi'atihim wa dhaminta lahum alla yafuta min hasanatihim syai'. Kenapa kamu tak suruh mereka ni mengira dosa-dosa mereka, dan engkau beri jaminan kepada mereka tidak akan ada sedikit pun kebaikan-kebaikan mereka yang akan terluput. Kemudian mereka pun pergi dan kami pun pergi bersamanya, sehinggalah Abu Abdullah bin Mas'ud datang ke halaqah, daripada halaqah-halaqah yang disebutkan oleh Abu Musa dalam masjid Kufah tersebut. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, ma hadha alladhi arakum tasna'un, apa yang aku tengok kamu buat ni, kamu tengah buat apa? Faqalu ya Aba Abdurrahman, hasan na'uddu bihi takbir wa tahlil wa tasbih. Wahai Aba Abdurrahman, ini batu yang kami kira takbir, tahlil dan tasbih. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, fa'uddu sayi'atikum, kiralah dosa-dosa kalian. Fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'. Aku jamin kalau kamu kira dosa-dosa kalian, tidak akan ada sesuatu pun kebaikan yang akan terluput daripada kalian. Maksudnya lebih baik kamu beristighfar, bertaubat kepada Allah, muhasabah diri, berbanding kamu teruskan amalan tadi. Itu maksudnya, kan? Berbanding kamu terus melakukan perkara yang mungkar tadi. Mereka buat apa? Mereka berzikir ramai-ramai dalam masjid Kufah dengan jamaah, secara jama'i. Baik. Nampak baik kan? Apa salahnya? Baik. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud lagi, waihakum ya ummata Muhammadin, ma asra'a halakatakum. Wahai, celaka wahai umat Muhammad. Tuju kepada mereka, sangat cepat kemusnahan kamu. Cepat betul kamu ni nak jadi musnah, nak apa kita kata, nak celaka. Haula'i ashabi Muhammadin bainakum mutawafirun. Itu mereka itu sahabat-sahabat Muhammad masih lagi hidup, masih lagi ada di kalangan kamu. Wa hadhihi thiyabuhu lam tabla. Pakaian-pakaian Nabi ini masih lagi tidak rosak. Wa aniyatuhu lam tankasir. Bekas-bekas makanan Nabi masih lagi belum pecah, masih lagi belum musnah. Walladhi nafsi biyadihi innakum la'ala millati hiya ahda min millati Muhammadin au muftatihu babi dhalalah. Demi jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya kamu benar-benar berada di atas satu agama yang lebih baik daripada agama Muhammad, atau kamu membuka pintu-pintu fitnah, pintu-pintu kesesatan. So Ibnu Mas'ud bagi mereka dua pilihan. Maksudnya Ibnu Mas'ud sebut mereka ni ada dua istidrak mereka terhadap amalan tadi. Maksudnya kamu menganggap bahawasanya kamu lebih baik daripada Nabi Muhammad. Kamu menganggap apa yang petunjuk yang kamu buat tu, amalan yang kamu buat tu, kamu anggap lebih baik daripada petunjuk yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ataupun kamu membuka pintu-pintu kesesatan. Kemudian jawab mereka, wallahi ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khaira. Kemudian mereka mengatakan, wahai Aba Abdurrahman, kami tak berkehendak, kami tak melakukan hal ini, bertujuan melakukan perkara ini, melainkan kerana niat baik. Kami berniat baiklah maksudnya. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, wa kam min muridin lil khair lan yusibahu. Berapa ramai orang yang niat nak buat baik atau nak buat baik tetapi dia tak sampai kepada kebaikan. Dia tak dapat apa-apa.
Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kami, telah menceritakan kepada kami bahwasanya ada kaum yang membaca Al-Quran yang tidak sampai ke kerongkongan mereka. Wa aimullah la adri. Wa aimullah la adri la'alla aktharahum yakunu minkum. Kemudian Abdullah bin Mas'ud kata, demi Allah, ataupun dia kata apa dia, seakan-akan mungkin boleh jadi kalianlah yang ramai yang sekali yang akan termasuk dalam golongan yang Nabi SAW bagi tahu yang akan terkeluar daripada Islam. Iaitulah kaum yang membaca Al-Quran tetapi tidak faham, hanya sebatas kerongkongan mereka. Thumma tawalla anhum. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun berpaling daripada mereka dan meninggalkan mereka. Kata Amr bin Salamah, rawi hadis, ra'aitu 'amata ulaika al-hilaq yuta'inunana yawm an-nahrawan ma'al khawarij. Kami melihat, kata Amr bin Salamah, aku melihat seluruh mereka yang terlibat dalam halaqah zikir yang mereka buat bid'ah itu, mereka menyerang kami ketika pada hari Nahrawan bersama dengan golongan Khawarij. Jadi jelas di sini kalau kita tengok balik, ini semua adalah semua hadis-hadis dan athar yang dibawa oleh musannif rahimahullah. Itulah untuk apa? Untuk menjelaskan kepada kita betapa bahayanya bid'ah dan juga bagaimana salaf dahulu mentahzir bid'ah dan juga supaya kita tidak condong sedikit pun kepada bid'ah dan juga ahlinya. Baik. Jadi kalau kita lihat balik apa yang kita tengok, antara yang kita boleh lihat daripada hadis ini, hadis athar Abdullah bin Mas'ud ini dalam Sunan Ad-Darimi dengan sanad yang hasan, menunjukkan firasat Abdullah bin Mas'ud, bagaimana firasat seorang orang yang beriman, sahabat Nabi, itulah menjangkakan mereka ini akan bermula dengan bid'ah yang kecil dan akhir sekali terjebak dalam bid'ah Khawarij. So kita kena faham bid'ah yang kecil akan membawa kepada bid'ah yang besar. Sebab itu kenapa ulama tetap mentahzir bid'ah-bid'ah yang kecil. So jangan kita anggap ala kecil, jangan. Sedang kita kena faham bahawasanya api yang besar tak akan mula dengan melainkan dengan api yang kecil. Api yang kita kata kecil api menjadi kawan, bila besar ia menjadi lawan. Itu punya orang Melayu kata kan. Baik, jadi kalau kita tengok balik, itulah antara maksud yang nak disebutkan oleh musannif rahimahullah berkenaan dengan fadlul Islam, kelebihan Islam, keutamaan Islam, diakhiri dengan penutup bab yang ke-13 ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat atas apa yang kita sampaikan, memberikan kita keberkatan atas apa yang kita sampaikan, memberikan kekuatan dan keteguhan untuk kita mengamalkan apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.